Tidakkah kita merasa sayu melihat para jemaah ini solat dalam keadaan serba kekurangan? Selama ini, muslimin dan muslimat di Lestari Perdana tidak mempunyai masjid dan hanya menjadikan surau-surau untuk penduduk setempat beribadah dan beraktiviti seperti solat fardu 5 waktu, solat Jumaat, kuliah agama dan lain-lain aktiviti keagamaan. Namun, jumlah penduduk yang semakin bertambah menyebabkan surau-surau sedia ada tidak mampu lagi menampung jamaah dan sangat-sangat memerlukan sebuah masjid. Masjid Lestari Perdana akan dibangunkan dengan kemudahan-kemudahan seperti dewan solat utama, ruang solat wanita, bilik imam, bilik bacaan, bilik serbaguna, tandas, tempat wudhu, bilik pengurusan jenazah serta pelbagai lagi kemudahan. Ayuh, berinfak dan berwakaflah kepada dana pembinaan Masjid Lestari Perdana, Bandar Putra Permai, Seri Kembangan sekarang. Semoga Allah kurniakan rezeki berlipat kali ganda di dunia dan pahala mencurah-curah di akhirat kelak, insya-Allah. Masya Allah, tabarakallah. Terkejut juga ya bila kita melihat tadi bahawa sebenarnya di kawasan itu masih belum lagi ada masjid yang kata orang memberikan kemudahan kepada masyarakat Islam dekat sana untuk melaksanakan ibadah mereka. Nah, subhanallah, untuk kita bercerita lebih lanjut tentang ini bersama-sama dengan Hana pada pagi ini adalah Ustaz Dr. Muhammad Zamri, Haji Muhammad Zamri. Tak biasa panggil Ustaz mantap ya, Masya Allah. Pendakwah dan wakil Masjid Lestari Perdana. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Hana. Masya Allah Ustaz, kita nak mengambil barakah bulan Rabiul Awal ni kan, sebab Nabi Muhammad SAW merupakan insan yang paling pemurah, subhanallah kan. Betul. Jadi mungkin Ustaz nak cerita sikit tentang kata orang cara kita nak mensucikan jiwa kita dengan berinfak insya-Allah kepada Masjid Lestari Perdana ni ya, insya-Allah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hana dan penonton. Assalamualaikum di TV Hijrah yang berbahagia sekian. Apa khabar semua? Dan saya mulakan dengan memetik firman Allah Subhanahu Wa Taala, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Allah berfirman, iaitu maksudnya ambillah sedekah, ambillah sebahagian daripada harta mereka menjadi sedekah. Sedekah ni ada dua, Hana. Satu sedekah wajib yang namanya zakat lah. Satu sedekah sunat yang kita sedang bincangkan ini. Yang Allah nyatakan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Tutahhiruhum membawa maksud membersihkan dosa-dosa mereka. Biasa kita dengar orang nak bertaubat ni bentang sejadah, sembahyang taubat, istighfar kan. Tetapi sebenarnya ada juga cara yang lain, iaitu dengan mensedekahkan harta kita merupakan penghapus dosa yang Allah sebut tadi, tutahhiruhum, membersihkan jiwa mereka. Wa tuzakkihim, dan menyucikan jiwa mereka. Apa bezanya? Cuci jiwa ni pula, kadang-kadang jiwa kita ni memang bersifat kedekut kan, orang kata malas nak berkorban, nak, kalau boleh nak terima, nak bagi, nak berkorban, nak tolong orang ni adalah satu yang kadang-kadang tak secucuk dengan nafsu kita. Maka bila kita lawan untuk melakukan sedekah wajib baik ataupun sunat pun baik, maka dia akan menyucikan perangai-perangai dan sifat-sifat negatif yang ada kat dalam diri kita ini. Inilah sebagai mukadimah yang menyatakan sebenarnya sedekah yang kita lakukan boleh membersihkan jiwa kita dan membersihkan juga perangai dan attitude kita. Subhanallah. So inilah ultimate goal kita. Kita nak mencari keredaan Allah. Betul. Dan bukan nak mendapatkan pujian daripada manusia Allah. Kan. Jadi sebenarnya kenapa kalau mungkin Ustaz ceritakan kenapa kita perlu berinfak untuk mendapatkan keredaan Allah dan bukan untuk mendapatkan pujian daripada manusia semata-mata? Ya. Kadang-kadang bila kita tengok orang dalam isu berinfak ni, bersedekah ini, kadang-kadang dia nakkan mengatakan diri dia pemurah. Kredit lah. Ya, kadang-kadang dia nak letakkan cek yang paling besar untuk menunjukkan dialah yang paling hebat. Maka ini adalah bertentangan. Itu sebab sampai disebut oleh Nabi SAW, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan mendapat naungan pada hari akhirat mahsyar kelak. Tak ada lain golongan melainkan 7 golongan ni yang dapat. Salah satunya seseorang yang berinfak dengan tangan kanannya, tangan kirinya yang tidak mengetahui. Low profile lah. Bermakna ketika itulah sebenarnya sedekah dia menjadi tinggi martabatnya sampai Allah jamin. Oleh sebab itu disebut juga dalam hadis Bukhari yang maksudnya ketika mana afdal kita bersedekah ni, sahihun syahihun tamannil ghina wa takhshal al-faqr atau kama qala, iaitu waktu yang paling afdal kita bersedekah ketika mana sihat. Dah sakit baru nak sedekah semua harta, dah nak meninggal tak berapa afdal. Terimalah juga. Yang kedua,
Syahih ketika mana rasa kedekut. Ini rupanya yang masa kedekut tu dia paling afdal rupanya. Yang ketiga ketika mana kita bercita-cita untuk merasakan nak beli itu, nak beli ini, nak beli helikopter, nak upgrade dan sebagainya, itu afdal kita untuk bersedekah. Dan yang terakhir ketika mana rasa sedekah ni takut rasa lari bajet aku ni, berjatuh fakir. Itu pun juga menjadi afdal. Oleh sebab itu saya nak terjemahkan perkara tersebut pada pembinaan Masjid Lestari Perdana kita ini. Yang Imam Syafi'i mengatakan pahala ini dia boleh menjadi berganda apabila kesukaran itu wujud, iaitu al-ajru ala qadril masyaqqah. Imam Syafi'i meletakkan kaedah pahala itu didapat berdasarkan kesusahan yang ditempuh. Lagi susah ditempuh kesusahan itu, kita tolong clearkan kesusahan itu, lagi besar pahalanya. Dan seperti mana yang kita tengok tadi bahawa Masjid Lestari Perdana ni dia letak kat Seri Kembangan di bawah Majlis Perbadanan Subang Jaya. Ada 10,000 penduduk kan kat situ yang bercampur lah, Melayu, Cina, India, tapi majoritinya Melayu juga. Dan ketika itu tak ada satu masjid. Bayangkan dia terpaksa dia terpaksa keluar daripada Korea, pergi ke Putrajaya, pergi ke Serdang, ke Bukit Jalil untuk solat Jumaat. Hanya ada surau-surau kecil dan penambahan penduduk semakin luar biasa, maka sangat-sangat memerlukan. So bila kata sangat-sangat memerlukan sampai mereka terpaksa keluar daripada Korea untuk sembahyang Jumaat, maka pahalanya kalau mengikut Imam Syafi'i punya kaedah tadi lebih besar ganjarannya. Jadinya agak tidak signifikanlah kalau tuan-tuan tak menolong dan membantunya. Bahkan Allah menyebut ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut man bana baitan banallahu lahu baitan fil jannah atau kama qala, sesiapa yang membana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah, sesiapa yang membina masjid iaitu rumah-rumah Allah kat muka bumi, Allah akan bina satu mahligai rumah yang besar kat akhirat kelak di syurga nanti. Dan kita tahu syurga ni sebenarnya memang taman. Dia tak ada binaan. Tetapi macam mana kita nak bina binaan istana semua tu adalah dengan caranya salah satunya membina rumah-rumah Allah yang sangat memerlukan Masjid Lestari Perdana ni. Keperluan yang sangat mendesak sebenarnya kan Ustaz. Dan berapakah sebenarnya jumlah yang kita perlukan dan berjaya dikumpul untuk kita membina Masjid Lestari Perdana ini? Setelah 11 November ataupun bulan November 2018 JAIS mengeluarkan kelulusan untuk pembinaan masjid ini, kutipan terus dilakukan, tetapi ialah maklumlah orang kata permulaan orang tak berapa tahu lagi. Kos keseluruhan diestimate lebih kurang 16 juta, tetapi baru terkumpul hanya 15.7 juta. Bermakna ada yang terkumpul baru 330,000 lebih. Tapi 15.7 lagi tak dapat lagi. Tak dapat lagi tuan-tuan. Jadi saya yakin yang menonton ni adalah jutawan, hartawan, kan orang yang mengejar akhirat, yang mengejar fadilat-fadilat bulan Rabiul Awal yang banyak kebaikan. Moga-moga insya-Allah tuan-tuanlah yang berjaya ataupun yang dituntut untuk merealisasikan pembinaan istana kita sebenarnya. Sebab kadang-kadang kita ni bila minta sedekah orang kata, meminta-minta ustaz ni. Tak, sebenarnya kita menolong diri kita, bukan kita menolong orang. Hakikatnya walaupun nampak mata kasar kita membantu pembinaan masjid, tapi sebenarnya kita membantu diri kita di alam kubur dan di akhirat kita nanti. Masya-Allah. Jadi dunia pun nak kiamat kan, dan tanda-tanda pun semakin pelik tuan-tuan. Kenapa kita tidak membuat investment bukan kepada emas, bukan kepada dunia, tetapi kepada hari yang unlimited. Kalau 1,000 tahun pun ada tempoh habis, 1 bilion tahun pun ada tempoh habis. Ini akhirat unlimited, tak ada tempoh habis. Kenapa kita tidak membuat investment yang lebih hebat pada alam kita di sana? Setuju. Kalau macam tu Ustaz, macam mana caranya kita nak menginfakkan kepada Masjid Lestari Perdana ini? Tuan-tuan boleh catat dan print screen ataupun tangkap layar di skrin yang tertera di TV tuan-tuan. Dan kalau tuan-tuan juga boleh melayari website www.infakmasjidlestariperdana.com. Di situ ada nombor, ada segala maklumat yang diperlukan, termasuklah kalau tuan-tuan nak infakkan mungkin jumlah yang besar, nak bertemu dengan jawatankuasa masjid, boleh telefon Encik Syahril di talian 019-275-8598 ataupun Encik Hafiz di talian 013486-8364. InsyaAllah tuan-tuan, sucikan jiwa dengan berinfak.
InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi jangan tangguh-tangguh lagi. Infak sekarang dah ada niat tu, jangan ditangguh, terus saja kita salurkan bantuan kepada infak Masjid Lestari Perdana yang sangat-sangat terdesak memerlukan masjid di kawasan mereka, insya-Allah. Jadi jazakumullah khairan jazak buat Ustaz Dr. Muhammad Zamri, Haji Muhammad Zainuddin, kerana selaku kata orang wakil Masjid Lestari Perdana kerana menceritakan tentang keperluan mengadakan Masjid Lestari Perdana ini. InsyaAllah kita nak berhenti lihat seketika, kembali lagi dalam Assalamualaikum. Jangan ke mana-mana. Terima kasih Ustaz. Sesungguhnya setiap amal kebaikan yang kamu lakukan adalah sedekah. Ayo, sucikan jiwa dengan berinfak dan berwakaf kepada dana pembinaan Masjid Lestari Perdana, Bandar Putra Permai Seri Kembangan sekarang.